Kerajaan Sarawak sedang merangka perancangan untuk mempergiatkan semula ekonomi negeri selain memastikan hak dalam Perjanjian Malaysia 1963 dipenuhi. Laporan penuh kita bersama Bu Mawin di Kuching, Sarawak. Syuhada, terima kasih. Salam hormat. Sarawak terus konsisten perjuangkan hak-hak negeri yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata beliau tidak mahu perjanjian yang dipinda semasa Kerajaan Pakatan Harapan PH sebelum ini tidak menepati kehendak MA63. They mean the whole constitution tu based on Malaysia of Malaya agreement. So the Prime Minister, the federal government has agreed to have a relook on this, and that's why they say they will amend this provision. Susulan itu, satu keputusan mengenai pindaan perlembagaan akan dibuat oleh Kerajaan Persekutuan dan Negeri selepas ini. Datuk Patinggi Abang Johari menjelaskan demikian dalam sidang media selepas menghadiri sambutan ulang tahun ke-20 Swinburne Sarawak di Kuching pagi tadi. Dalam pada itu, Ketua Menteri mendedahkan Kerajaan Negeri mempunyai perancangan bagi menghidupkan semula ekonomi negeri yang terkesan akibat pandemik COVID-19. And kita punya core is sustainability and digital economy. That is our core. Apabila kita towards sustainability, meaning we go for green. For green, including technology is in green. Jelasnya, kerajaan negeri sedang merangka pelan dan akan diumumkan dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 bulan lagi. Seramai 144 individu menerima cek pampasan hampir RM3 juta bagi pengambilan balik tanah untuk 3 buah projek di Mukah. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, 3 projek yang melibatkan pengambilan balik tanah penduduk itu adalah projek pembinaan jalan Sungai Pasin Matu, projek jambatan Igan serta projek pakej A dan B, pembinaan jalan Sungai Bidut Kampung Tutus, Kampung Sebedil ke Kampung Bungan Kecil. Jelas Datuk Amar Awang Tengah, bagi projek pembinaan jalan Sungai Pasin Matu, seramai 21 orang pemilik tanah menerima cek pampasan berjumlah lebih RM300,000. Projek jambatan Igan pula melibatkan 32 orang pemilik tanah yang menerima jumlah pampasan lebih RM1.35 juta. Sementara projek pembinaan jalan Sungai Bidut ke Kampung Bungan Kecil pula, seramai 80 orang pemilik tanah menerima cek pampasan berjumlah lebih RM1.26 juta. Tegasnya, semua pampasan ini dibayar dengan jumlah yang telah ditetapkan sejajar dengan Kanun Tanah dan Perlembagaan Malaysia. Kita mau melaksanakan ini untuk kemudahan masyarakat, menghubungkan masyarakat kita untuk masyarakat itu mendapat kemudahan, dapat masyarakat itu membangunkan tanah-tanah mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Itu yang kita mau. Jadi terima kasih banyaklah. Kita di sini tidak ada banyak masalah. Beliau berkata demikian semasa menghadiri majlis penyampaian cek tersebut yang diadakan di Dewan Suara Matu. Jabatan Pertanian Daerah Limbang akan terus membantu para petani dan pengusaha industri kecil dan sederhana IKS dalam memulihkan semula pendapatan mereka. Menurut Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, ekoran pandemik COVID-19, kebanyakan para petani dan pengusaha IKS terkesan dan hilang punca pendapatan. Kita memang membantulah siapa yang mahu berusaha dan meningkatkan sumber pendapatan, terutamanya di bidang IKS. Sebab kerajaan memang mengiktiraf IKS ini merupakan antara penyumbang utama kepada pendapatan negara lah.
Beliau memberitahu pemberita selepas lawatan kerja rasmi ke tapak projek kelapa mata, kelapa pandan, tanaman nanas keningau diamond dan projek agro makanan. Dalam sesi lawatan itu, beliau juga memaklumkan peserta projek telah diberikan bantuan dalam bentuk input sejak projek itu mula dilaksanakan. Golongan wanita selain usahawan boleh mengambil peluang bulan Ramadan untuk bergiat dalam perniagaan. Menteri Muda Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Ruzi Yunus memberitahu, selain tapak bazar Ramadan, mereka juga boleh menggunakan alternatif seperti dalam talian atau media sosial untuk berurusan. Jadi bulan Ramadan juga merupakan satu bulan di mana boleh membuka perniagaan, ya, dan tempahan memang kita jangkakan akan meningkat terutama nanti pada musim perayaan ini. Jadi inilah merupakan satu platform bagi wanita-wanita kita untuk menceburkan diri dalam bidang perniagaan. Beliau berkata demikian semasa bersiaran langsung dalam Cerita Pagi Sarawak mengenai program Kek Lapis Sarawak menerusi Selamat Pagi Malaysia di RTM Sarawak di Kuching. Terdahulu beliau merasmikan demo Kek Lapis Sarawak, anjuran bersama Kelab Rekreasi RTM Sarawak dan Persatuan Kek Lapis Sarawak yang diadakan bersempena sambutan Hari RTM ke-75 yang disambut esok. Sementara itu, pengerusi Persatuan Kek Lapis Sarawak, Rabiah Amit, turut menyarankan agar golongan wanita menghasilkan produk baharu untuk dijual menjelang Ramadan. Ini adalah rekaan yang terbaru lagi. So dia ada kita tukar, kita ubah suaikan yang lama kepada yang baru. So dia tak akan pupus, dia akan tak hilang dari zaman. Itulah kita. Berkongsi cara pembuatan sendiri kepada peserta di program demo pembuatan kek lapis, beliau berkata kek jantung pisang mendapat sambutan menggalakkan pada bulan puasa. Beberapa projek di kawasan Batang Air di Lubuk Antu perlu dipercepat pelaksanaannya. Ia termasuk projek penyambungan Jalan Nanga Kesit Ulu Engkari, Jalan Lemanak Fasa 2 dan 3 serta pembinaan Jalan Ulu Batang Air sepanjang 25 km. Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Dato' Malcolm Musin Lamoh berkata, lain-lain projek yang perlu diberi tumpuan adalah penyambungan saluran paip air fasa 3 di kawasan Lubuk Antu dengan peruntukan RM117.8 juta yang telah diluluskan. Beliau turut berharap dua lagi projek iaitu pelaksanaan tenaga solar terapung di empangan hidro Batang Air dan pembinaan loji rawatan air Engkelili yang baru bernilai RM220 juta wajar diberi perhatian segera. Dato' Malcolm merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Batang Air berkata demikian ketika berucap pada majlis makan tengah hari bersempena lawatan kerja Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg ke Lubuk Antu. Selain itu, beliau juga memohon kerajaan untuk memberi penekanan terhadap beberapa isu termasuk projek rakyat yang terdapat di kawasan Batang Air ketika ini. Antaranya adalah penukaran status tanah yang dibangunkan oleh Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak Salkra di kawasan skim penempatan semula Batang Air dan meningkatkan perkhidmatan telekomunikasi. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 5 berjaya merampas minuman keras dan rokok pelbagai jenama bernilai lebih RM30 juta dalam operasi kontraban pada 12 Mac lalu di Sibu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail mendedahkan rampasan dilakukan di perairan Tanjung Kunyit, Sungai Batang Rajang selepas mendapati sebuah tongkang dengan muatan beberapa buah kontena ditambat di jeti persendirian. Jelas Dato' Aidi, pasukan operasi melakukan pemeriksaan ke atas tongkang terbabit menemukan 35 buah kontena selain terdapat sebuah kapal turut berada bersebelahan tongkang berkenaan. Pasukan operasi telah menahan kapal dan tongkang tersebut bersama 6 orang kru warga negara asing. Kesemua minuman keras tersebut disyaki tidak berbayar cukai kastam. Dan hasil pemeriksaan didapati sebanyak 18 buah kontena mengandungi minuman keras pelbagai jenama. Dato' Aidi berkata demikian dalam sidang media di Balai Polis Sungai Merah juga memaklumkan kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 135(D) Akta Kastam 1967. Dalam pada itu, beliau menegaskan pihaknya komited membantras aktiviti penyeludupan di negeri ini. Baik saudara, sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Syuhaida di Angkasa Puri. Silakan Syuhaida.